Kita disuruh tanya khabar untuk membantu. Sebab itu ada orang yang kadang-kadang dia loya buruk, orang Melayu cakap. Loya buruk tak? Bila kita tanya, apa khabar tak? Kalau anda susah, anda boleh tolong ke? Oh, dia cakap gitu kan? Ini loya buruk. Orang Melayu cakap macam gitu. Saya dah pernah jelaskan dan kita belajar agama. Nabi takjub dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Kata Nabi, aku takjub. Maksudnya, sungguh mengherankan aku, kata Nabi, kepada orang-orang yang beriman. Apabila mereka mendapat nikmat, mereka menyebut Alhamdulillah, summa syakar. Kemudian mereka akan bersyukur. Tapi apabila mereka ditimpakan musibah, mereka diberikan ujian, mereka tetap mengatakan Alhamdulillah, summa sabar. Kemudian mereka bersabar. Ini hadis saya dah bawakan banyak kali dan mudah-mudahan kita juga nak jadi orang macam ginilah. Members tanya, "Babe, apa khabar?" Alhamdulillah. Ada masalah pun cakap Alhamdulillah dulu. Tak, itu nak cerita tak cerita nombor 2, nombor 3. Jangan bila orang tanya, "Babe, apa khabar?" Oh, parah lah. Parah terus. Apa khabar? Susah lah. Jadi seperti mana yang Nabi takjub, seorang mukmin dan Muslim, dia kena uji pun dia cakap Alhamdulillah. Mau cakap dulu, ya tak? Kemudian dia sabar. Kita dah cerita benda ni banyak kali. Kerana dalam kitab menceritakan, kalau kita asyik cakap kita ni teruk, parah, ya tak? Masalah, ya tak? Kita cerita dengan orang, ya tak? Belum tentu orang boleh tolong kita. Belum tentu. Silat-silat kita ceritakan kesusahan kita pada orang lain. Orang tu mungkin lagi banyak masalah. Cuma dia tak cerita je, ya tak? Kata ulama lebih khawatir lagi, ya tak? Bila kita ceritakan kepada dia, dia pula tumpang susah. Dia jadi susah. Dah lah beban dia masalah. Kita cerita lagi, dia lagi susah. Saya bawakan satu kisah yang menarik. Seorang ulama zaman tabi'in yang digelar sebagai Syaibani, atau ulama yang masyhur. Dia ni ada satu kawan qarib, kawan yang dekat namanya Suraid. Dia kawan, tapi Syaibani ni ulama tabi'in selepas zaman Nabi. Apabila dia ni Suraid datang bertemu dengan Tuan Syekh ni, dia cakap, dia kawan tapi anak murid jugalah. Dia jumpa Tuan Syekh ni, cakap, "Beb, Tuan Syekh, ini members kita ni asyik cerita-cerita tentang masalah dia. Dia ada masalah itu, masalah ini, penyakit itu, penyakit macam-macam." Kata Tuan Syekh ni, orang yang alim, katanya, "Tolonglah, kurangkan daripada mengeluh, mengadu sesuatu musibah kepada orang lain. Sepatutnya mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kita bukan nak menolak, jangan kita mengadu, tapi ini satu nasihat yang baik. Apabila diceritakan, Suraid ceritakan kepada Tuan Syekh ni, dia mengatakan bahawa tolong berhentilah daripada kita sering mengeluh, menceritakan kesusahan kita kepada orang-orang lain. Tolong sepatutnya ceritakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Tuan Syekh ini, kerana apabila kita mengadu kepada seseorang, ya tak, belum tentu dia boleh menolong kita. Atau mungkin dia juga mempunyai masalah yang lebih besar daripada kita. Lebih khawatir lagi kalau pengaduan kita kepada dia itu membuat dia susah dengan kita, tak? Dia ni blood dengan kita, tak? Bila kita cerita ni, dia sendiri ada masalah, dia tak cerita dengan kita, tak? Tapi dengan apa yang kita cerita ni, dia makin jadi susah. Kalau itu teman baiklah, ya tak? Kata Tuan Syekh ni, kalau yang kau ceritakan kepada musuh kamu, dia akan happy. Kita cerita dengan members kita, anak ni susah, gitu, gini-gini. Kalau dia tu kawan baik kita, orang tu akan jadi susah. Belum tentu dia boleh tolong kita. Tapi kalau dia tu musuh kita, dia cakap, "Padan muka kau." Nak. So ini nasihat yang baik yang kita nak pelajari. Sepatutnya mengadulah kepada Allah SWT. Cerita kepada Allah SWT. Allah tidak pernah susah. Tak pernah susah. Dan Allah pasti akan menolong. Kan Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, nescaya aku akan perkenankan permintaan kamu. Dan kata yang ini Tuan Syekh ini, Allah tidak pernah musuh dengan manusia. Kita cerita, dia tumpang senang. Dia tumpang susah. Yang ini dia akan sama-sama nak membantu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Apabila orang tanya kepada aku, Muhammad, kau beritahu aku dekat dengan mana-mana hamba-Ku, aku akan kabulkan permintaan mereka. Jadi kata Syekh ni lah, sepatutnya mengadu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah tak pernah susah, malah Allah nak dengar pengaduan kita. Dan Allah sentiasa nak tolong. Si Tuan Syekh ni terus, dia pun tunjuk dengan Suraid, "Tengok mata aku ni. Aku ni buta." Kebetul Syaibani ni dia buta. Dia buta. Dia buka di perspek reben. Dia pun buka, dia tunjuk. "Tengok mata aku ni.
Berapa lama aku buta, tapi aku tak pernah beritahu orang pun, dia tak. Kecuali hari ini aku beritahu engkau, pasal engkau membawakan kisah ini. Tidakkah kamu pernah mengingat bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam membacakan ayat yang kemarin saya cerita dalam surah Yusuf, dia tak? Nabi Yaqub ni, dia diuji dengan anak dia dua. Anak yang paling dia sayang nombor 12 tu Yusuf. Nombor 12 tu Yusuf, ada cakap nombor 11 tak penting. Tapi si Yusuf ni, abang-abang dia jealous, bawa pergi main-main dah tak? Pergi main naik roller coaster ke apa ke, gerbak-gerbuk, dia campak budak ni kat tepi. Balik dia cakap, "Pak, ni baju Yusuf," dia tak? Dia kena makan apa tak tahulah, agaknya dah hilang. Punyalah sedih bapak ni, anak-anak ni kelentongkan bapak. Dia sabar. Waktu pergi ke Mesir, mereka bawa Benjamin, nombor 11 ataupun nombor 12, tak kisahlah. Balik tak ada lagi Benjamin, dia tak? Raja tahan. Nabi Yaqub ni sedih betul perangai dia beranak-anak dia, tak? Tapi Nabi Yusuf tetap mengatakan dalam surah Yusuf ayat 86, qala innama ashku basi wa huzni ila Allah, tak? Kata Nabi Yusuf, tak apalah, kau nak kelentong kau punya pasal lah, tapi aku akan mengadu kesusahan-kesusahanku, aku akan ceritakan aku kepada Allah, tak? Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Maka kata Syekh ni, Syekh Bani kepada Suraik kawannya tadi, tak? Kau tak ingat ke bagaimana Nabi Yaqub ni ada masalah, dia cerita dengan Allah, dia mengadu dengan Allah. Kemarin saya bawakan kisah apa cerita Ubay bin Ka'ab ketika zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang jadi imam di Masjid Nabawi itu dua orang, Tamim Ad-Dari ataupun Ubay bin Ka'ab. Ini dua-dua ahli Quran. Lepas itu Umar ni, dia tahu Nabi telah memuliakan dua sahabat, maka dia ni jadi imam biasanya. Tapi cerita daripada Ubay bin Ka'ab, satu hari tu, dia tak? Ni Umar pagi subuh ni, dia tak? Orang dah tunggu nak solat, dia datang, belum sempat lagi. Yang ini Ubay nak pergi depan, Umar pergi depan. Khalifah nak jadi imam. Nak jadi imam, tak tahu pasal tak? Maka Ubay bin Ka'ab tak nak jadi imam, dia qomat ajalah, dia qomat. Umar Khalifah menjadi imam. Dan pada solat subuh itu Umar membacakan ayat yang sama. Umar nangis ni, orang yang memang tegas. Umar ni jarang nangis. Dia tak macam Ustaz Nubari, cengeng, gembeng. Umar memang jarang nangis. Tapi kata Ubay bin Ka'ab, hari itu Umar nangis dalam sembahyang, tak? Waktu solat tu dia baca ayat ini, dia nangis tu. Kata Ubay, sampai kita pun semualah nangis juga. Orang yang bukan baca ayat apa-apa, dia baca ayat ini, kata. Kata Nabi Yaqub, innama ashku basi wa huzni ila Allah. Ya Allah, cukuplah, aku tak nak mengadu dengan orang lain. Aku nak mengadukan kesedihan dan kesusahanku pada engkau saja, ya Allah. Macam gitu, tak? Umar bin Khattab yang jadi khalifah, orang tegas macam gini, baca ayat tadi, boleh nangis. Kesimpulannya nak beritahu kepada kita, kadang-kadang kita ni susah tak seberapa, tapi cerita orang ni lebih. Kita dengan orang tu lebih, macam kita ni nak, tak itulah nak mengadu ke, nak muka, nak tumpang, tak tahu apa. Lebih sangat dia, tak? Kata Syekh Bani, ketahuilah aku masih mengingat hadis Nabi SAW. Ada 4 simpanan, yang siapa simpan, dia menjadi simpanan di surga nanti. Dia nasihat kepada Suraya. Yang pertama, siapa-siapa yang boleh menyimpan musibah yang Allah jadikan kepadanya, Allah akan simpan dia menjadi simpanan di akhirat nanti. Maksudnya, dia ada musibah, dia simpan kita. Itu simpanan, dia tak cerita kepada orang, tapi itu menjadi simpanan. Yang kedua, siapa-siapa yang boleh menyimpan penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada dia, Allah jadikan itu simpanan untuk ke syurga nanti. Dan kata saya, Bani, Nabi pernah mengatakan, siapa-siapa yang boleh menyimpan kelebihan yang ada pada dia, mungkin dia ada kepakaran apa-apa, dia ada expert macam-macam, ataupun ada apa sajalah, ya tak? Termasuk mungkin ilmu dan sebagainya, atau mungkin dia ini ada kekayaan dan sebagainya, dia simpan, tak menunjuk-nunjuk. Allah simpan benda tadi untuk menjadikan simpanan di syurga nanti. Dan yang terakhir kata Nabi, siapa-siapa yang menyimpan, merahsiakan infak yang diberikan, ya tak? Maka Allah jadikan itu sebagai simpanan untuk dia berhadapan dengan Allah, supaya dia dapat masuk ke dalam syurga nanti. Cantik dan molek. Satu nasihat daripada seorang alim pada zaman tabi'in. Walaupun bukan sahabat, tapi orang yang hebat. Di antara teman tu, dia boleh saling menasihati dengan cantik, sambil-sambil berbual, ya, kawan, ya tak? Tapi anak murid diisikan benda-benda yang baik. Kita kena ambil pelajaran, ya tak? Disuruh kita merahsiakan apa saja musibah yang Allah jadikan kepada kita. Tolong kalau boleh rahsia. Mungkin kita disuruh sabarlah, tak? Jangan cakap, bukan tak boleh cerita. Tapi kadang-kadang ada orang cerita ni dia melampau-lampau. Dan kalau kita diberikan kelebihan untuk melakukan amal soleh,
pun kita kena rahsiakan, ya tak? Antaranya apabila kita bersedekah. Itu hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsilu bainan nas. Semua manusia akan berada di dalam naungan ataupun di bawah naungannya sehingga selesailah yakni orang-orang diuji, yakni semua kita akan mendapat naungan daripada sedekah kita. Di antara kehebatan orang-orang yang generous. Generous ni maksud saya apa? Orang yang bukan boros, tapi orang yang pemurah, suka memberi, suka bersedekah. Lalu dia merahsiakan dalam hadis Bukhari dan Muslim juga. Hadis yang sangat masyhur diceritakan oleh Abi Hurairah. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yawma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan ataupun 7 orang, 7 jenis manusia yang Allah akan berikan naungan pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 tadi kata Nabi, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahfaha. Seorang laki-laki yang dia memberikan sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Kesimpulannya nak beritahu, kalau hari ini kita diuji, kita boleh sabar, rahsiakan, cantik dan mulia. Hari ini kalau kita diberikan anugerah harta dan benda, kita boleh sedekah, cantik dan mulia. Tapi kalau kita boleh sabar dengan ujian dan kita boleh sembunyikan, ya Allah, first class. First class ke tak? First grade ke tak? Orang inilah yang hebat di sisi Allah SWT. Kalau kita diberikan harta, kita boleh sedekah dan boleh sembunyikan, rahsiakan sedekah kita, lebih hebat lagi. Ini kita bincang untuk memberitahu bagaimana dialog di antara Abu Bakar dengan yang ini Hanzalah. Apabila Hanzalah satu hari jumpa Abu Bakar, ya tak? Katanya tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, kaifa anta ya Hanzalah? Hari ini apa khabar? Macam itulah bahasa kita kan. So anda lihat apa Hanzalah jawab. Tolong rujuk hadis tu. Ini cerita yang kita nak belajar seram sikit. Apabila yakni Abi Bakar tanya kepada Hanzalah, bagaimana keadaanmu ya wahai Hanzalah? Hanzalah jawab, qultu, aku menjawab, nafaqah Hanzalah. Nafaqah bukan berarti infak, tapi maksudnya munafik. Bahasa asalnya telah munafik Hanzalah. Dia sendiri yang jawab. Maksud Hanzalah ni, bila ditanya oleh Abi Bakar, apa khabar awak hari ni? Dia cakap, alamak, aku khawatir hari ni aku dah jadi macam munafik. Ini yang dimaksudkan. Anda lihat sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni orang yang begitu berhati-hati. Apabila ada peluang untuk mereka meluahkan perasaan mereka, yang mana mereka telah melakukan kesilapan, mereka akan luahkan. Di antaranya apabila Abu Bakar tanya kepada Hanzalah, bagaimana keadaanmu? Jawab Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Maksudnya, kata Hanzalah, aku khawatir ya Abi Bakar, hari ini aku ni macam orang munafik pula. Munafik anda semua tahu, ia ni sifat nifak yang ada dalam hati seseorang. Ni penyakit hati, nifak. Orang yang ada penyakit nifak ataupun penyakit hati ini namanya munafik. Kata para ulama, munafik ini dia menzahirkan kebenaran, menyembunyikan keburukan. Yang dinampakkan, dia cakap semua bagus, dia tunjuk orang macam bagus, tapi dalam hati ini dia tidak mengiyakan. Dalam hati ini tak betul. Kalau kafir simple. Orang kafir ni cakap dia pun kita tahu bertentangan Islam, perbuatan dia pun bertentangan Islam, dalam hati lagi teruk. Memang semuanya macam gitu. Kalau dinamakan kafir, dalam Al-Quran Allah ceritakan, qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tuhfi suduruhum akbar. Kata Allah SWT, kau tengok orang kafir, mulut mereka saja